Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat datang kepada semua partisipan, parent dan guru-guru webinar kita yang pertama, the very first webinar of the 5-day series webinar, My Digital Maker Virtual Fair 2020, Animated Digital Storytelling using iPad. So webinar ni adalah permulaan sebelum kita start the competition. So before anything, let us start our session with Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so before we start, I'll just go through a bit. So sesi kita ni, I hope everybody don't mind. Kita mix BM and English. Kalau ada yang macam tak faham ataupun terlaju ataupun ada terms yang mungkin yang digunakan tak ni, boleh bertanya, boleh ask us to slow down ya. Okay, before we even start everything, let us share some online workshop guidelines. So first of all, please ensure your mic is on mute during the session, because kita tak nak nanti tiba-tiba ada background sound, bunyi orang cakap, kadang-kadang kita tak sedar mikrofon kita on, so please ensure your microphone is mute. And this session will be recorded, jadi kalau katakan ada apa-apa yang you all miss ataupun nak repeat tengok balik, boleh tengok lagi sekali through the recorded version, recorded video ya. Okay, then please use the chat feature to ask question during the presentation. There will be a Q&A session at the end of the program. So during presentation, siapa-siapa yang ada soalan ataupun nak minta slow down ke apa ke, boleh put in the chat box sebab kita akan monitor juga chat box dan kita akan help wherever we can. So kita tak nak we try to lessen the interruption pada presenter lah. Okay, dan kalau kata still nak tanya something, nak dapat feedback verbally daripada trainer, boleh tunggu at the end of the session, kita ada Q&A session. Okay, and please do not use the screen sharing feature when trainer sharing his or her presentation. Okay, before we start, let's just recap a bit on program kita ni. Kita ada dua program yang under this animated digital storytelling using iPad ni, which is the webinar and also the competition. So webinar is actually open to all interested. So siapa-siapa saja yang berminat boleh join webinar, tak ada masalah. It's a free webinar, tak ada cost involved. Siapa-siapa pun boleh, even parent, cikgu, murid ataupun student daripada universiti pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma the competition itself is for the students from primary and secondary school. And for those who are participating in the competition, it's compulsory to attend this webinar. So webinar ni ada 5 hari, kena attend every day. Boleh attend salah satu sesi pagi atau sesi petang, kerana sesi pagi dan petang adalah kontennya adalah sama, cuma disampaikan oleh presenter yang berbeza. Yeah, okay. And then why do we have this webinar? Mainly it's because we want to equip the participants with the skills, tips and tricks in using iPad. Ya, jadi kita tak naklah buka competition biar participant ada yang ada skill, ada yang tak sure nak buat macam mana. So we organize this webinar to help everyone, so that everyone will be at the same par. Okay, and we have also live hands-on practice and real-time interaction during the webinar session. Okay, so how? Just join via the Zoom link every day, at least one session per day. Okay, for the competition, siapa yang boleh masuk competition ni, I've mentioned just now, primary school and secondary school students, termasuk private school ataupun international school, we are open for that, tak ada masalah. Okay, and it's on individual basis, ya, masuk seorang penyertaan individu. Okay, kenapa kita limitkan kepada Keynote, Sketcher School, GarageBand and iMovie only? Because kita nak make sure everybody is on the same playground, ya. Sebab jadi kita tak nak nanti ada yang gunakan apps berbayar yang which is easier to make semua. So kita nak challenge every participant to be on the same playground, using the creativity and skills yang kita dah ajar to create the story. Okay,
So how? Must join all 5 days webinar, at least 1 session per day. And submission of the video, which is 3 to 5 minutes duration, will be on the 4th October. Dia punya due date 12 noon. And content must not consist copyrighted content. Originality is greatly encouraged. So dalam webinar ni juga kita akan tunjuk macam mana cara kita nak make sure kita tak gunakan copyrighted contents. Yeah, alright. So our presenter today will be the first day, and the topic for today will be drawing in Keynote. I will give a few seconds for everybody to fill in the attendance form. Yeah, boleh scan terus kat sini. Kalau ada yang termiss pun boleh nanti check dekat chat box. Kita ada postkan link di situ juga. Okay. For those yang pakai one Zoom entry and they have students, probably 20 students attending it, make sure all the names are included, yeah? Okay, can I proceed? Ada yang nak masih scan lagi? Kalau ada yang termiss nanti just check dekat chat box ya. Right? Okay, and then please also download this workbook, because for the hands-on session, you will be using this workbook to work together with the trainer. And the presenter will be showing you what to do semua, and then you use the workbook to work on it. And then kita akan minta participant share your outcome juga ya. Right? This one also will be shared in the chat box kalau siapa-siapa termiss. So just please check the chat box as well. Okay, for today, our presenter would be Cikgu El Gamilo bin Habibun Tan daripada SK Seberang Marang. He's a certified Apple teacher and a very experienced teacher in I think the technology and so many other programs yang Cikgu El dah buat ya. So let us hear from Cikgu El for today's session. Cikgu El, the floor is yours. Alright. Okay, thank you, Puan Asma. Assalamualaikum and good day everybody. Jangan saya share screen dulu. Okay, first of all, thank you for all of you for joins this morning webinar sessions. Okay. Jadi Kak Asma, kalau saya terdiam tu that's mean tolong cross check takut line terputus. Alright. Ataupun saya terkeluar ke. Okay, so yang ini thanks Kak Asma dah bagi tahu tadi. So before we start our sessions, saya nak tayangkan dulu lah satu sample video untuk kita tonton bersama. Okay. Di sebuah galaksi yang dinamakan planet Bumi, jauh nun terletak berhampiran dengan negara Malaysia. Di Laut Cina Selatan bermulalah sebuah kisah. Di tengah Laut Cina Selatan, ombak sedang bergelombang. Manakala ikan-ikan di dasar sedang riang, gembira berenang. Namun, di sebalik keriangan itu, jauh di dasarnya, ada seekor ikan. Ini Nini seekor ikan yang sangat periang, berwarna oranye. Nini ada seorang kawan, namanya Cici. Pada satu hari ketika Nini sedang bermain di dalam dasar, di sebuah galaksi Okay, sorry saya tertekan screen tadi. Tak apa, saya play melalui inilah. Saya akan continue yang mana tadi sambung. Sorry yang dinamakan sampai mana sini kan? Okay. Ini Nini seekor ikan yang sangat periang, berwarna oranye.
Nini ada seorang kawan namanya Cici. Pada suatu hari ketika Nini sedang bermain di dalam dasar, beliau mendapat akal untuk bergurau dengan rakannya. Tolong, tolong. Ikan jarang datang menyerang. Tolong. Cici terdengar Nini meminta tolong. Beliau terus bergegas ke arah Nini untuk membantu. Rupa-rupanya Nini berbohong dengan berkata beliau ingin bergurau dengan Cici. Cici berasa geram lalu meninggalkan Nini begitu saja. Selang beberapa ketika, Nini menipu lagi. Tolong, tolong. Ikan jarang datang menyerang. Tolong. Cici terdengar Nini meminta tolong. Beliau terus bergegas ke arah Nini untuk membantu. Rupa-rupanya Nini berbohong. Sekali lagi Cici ditipu. Cici berasa sangat marah dengan Nini. Nini berasa sangat puas hati kerana pada hari ini beliau dapat mempersendakan Cici. Tetapi bak kata pepatah, langit tidak selalu cerah. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Dengan tidak semena-mena, datanglah sang jerung menghampiri Nini. Tolong, tolong. Ikan jarang datang menyerang. Tolong. Cici terdengar Kiki meminta tolong, tetapi Cici tidak mengindahkan kerana beliau beranggapan Kiki ingin menipu beliau lagi. Nasib Nini bagai telur di hujung tanduk. Namun, dengan tidak semena-mena, datanglah seorang penyelam yang sedang memburu jerung itu. Nini berjanji pada Cici bahawa dia tidak akan menipu Cici lagi. Dan mereka hidup aman dan bahagia selamanya. Okey, so itu tadi sampel salah satu daripada animasi, okay, yang anda boleh hasilkan pada selepas ni lah. Dan saya akan tunjukkan bagaimana nak menghasilkan animasi tadi, drawing tadi, shape tadi menggunakan Keynote. So sebelum tu kita akan lihat dulu sebenarnya apa itu Keynote. Okay. Alright, ada yang kata tak dengar Kak Asma dengar tak? Hello Kak Asma. Dengar. Sorry tadi Dengar. Alright. Okay, thank you. Okay, so bagi yang first time join sesi webinar ni, so cikgu atau saya akan beritahulah sebenarnya apa itu Keynote. Okay, Keynote ni sebenarnya adalah salah satu aplikasi presentation yang anda boleh gunakan untuk buat presentation lah ataupun animation macam tadi. Ia adalah satu powerful tools and sizzling effect. Dia boleh menghasilkan efek-efek yang menarik. Okay, dan menggunakan Keynote ni juga anda boleh menghasilkan satu presentation yang stunning dan yang satu presentation yang sangat hebat. Dan melalui Keynote ni juga sekiranya anda ada Apple Pencil, anda boleh melukis pelbagai ilustrasi ataupun diagram pada slide anda. Okay, ataupun pada paparan anda. Dan kelebihan Keynote juga sebenarnya kita boleh collaborate dalam satu masa bersama walaupun kita berada di tempat yang berbeza. Okay, itu apa itu Keynote Dan seterusnya ini ada yang adalah menu dan tools yang ada dalam aplikasi Keynote. Okay, so macam tadi ada yang tanya kalau tak ada Keynote, bagi anda yang menggunakan device Apple yang iPad yang lama, so anda boleh install, pergi kepada App Store dan anda install. Dan bagi yang dah ada ni, better you all update lah. Okay, sebab sekarang ni saya nampak ada beberapa features tambahan yang baru. Okay, so kita lihat satu persatu. Yang ni, saya tunjuk ini. Kalau anda buka Keynote, dia punya main page dia mula-mula akan nampak present. Ini di mana untuk kita pilih
file Keynote kita ataupun kita nak create Keynote yang baru, file yang baru. Okay. Lepas tu dia ada button back di sini dan dia ada button layout. Okay, nanti saya akan tunjukkan apa fungsi dia untuk layout ni. Kemudian pada menu dia di atas tu akan ada menu play untuk kita play semula kita punya slide presentation tu, kita punya slide. Kalau ada efek ataupun nak jadikan dia sebagai video, so kita boleh tonton di situ semula, kita boleh preview. Dan di sini ada brush, okay, brush tool ni. Okay, dalam brush tool ni untuk kita edit dan setting kita punya shape, kita punya bahan yang kita nak gunakan nanti. Okay. Kemudian dia ada button plus ni, di situ dia ada boleh tambah table, chart, shape. Di sini banyak nanti anda akan mengambil shape di sini. Jadi dekat button plus di sini, more button di sini, dia ada shape dan media dan sebagainya. Dan untuk button kolaboratif ni kalau nak sharing. Contohnya saya nak sharing saya punya slide pada you all. So saya boleh masukkan email you all, so kita boleh collaborate pada slide yang sama dan pada file yang sama. Okay, next adalah more button. Di sinilah nanti kita akan export, kita akan share kita punya Keynote file. Okay, ataupun kita nak setting everything, semua ada di sini. Kalau kita nak remote, everything ada di sini. Nak document setup, semua ada kat sini. Okay, dan yang ini adalah sebenarnya features baru. Sebelum ni tak ada. Features yang baru ni view ataupun edit. Okay, kalau sebelum ni dia tidak ada menu ni, tak ada menu view dan edit ni, di mana kadang-kadang bila kita tekan tu dia akan ubah, kita akan terubah kita punya bahan. Jadi sekarang ni dia ada security, nanti saya akan tunjuklah. Okay, dalam Keynote. Alright, so ini adalah Keynote. Yang ni macam tunjuk tadi. Okay, ini presentation kalau nak tengok kita punya file. Yang ini adalah dia punya, kita boleh tengok ubah sesuai dari segi slide view. Yang ini ataupun yang macam ni, so kita boleh ubah lah untuk kita lebih senang lihat. Yang atas ni tadi back button tadi kan. Yang ini kita punya file name, boleh rename. Tekan dia di atas ni, kita boleh rename kita punya nama file kalau kita nak rename. Okay. Kemudian yang di sini tadi yang play button, ini brush yang kita akan gunakan nanti, dan ni plus button untuk kita masukkan kita punya shape dan sebagainya nanti. Okay, so untuk first kali topik kita pada hari ini adalah how to drawing character. Macam mana nak melukis karakter. Okay, okay, let's redo it. Ni contoh karakter yang dah ada dalam workbook anda. Okay, jadi sebenarnya anda boleh lukis lukisan yang macam ni sekiranya anda kreatif. Okay, for example, so kepada mereka yang menggunakan iPad, so anda ada kelebihan bagi yang iPad yang ada Apple Pencil support. Otherwise anda boleh guna mana-mana stylus untuk melukis. Okay, just touch pada button pada screen tu, dia akan keluarkan menu. Okay, dia akan keluar menu dan kita boleh draw. Okay, sebagai contoh cikgu nak draw satu, contohnya draw orang tadi tu lah, draw orang yang macam ni. Okay, kita boleh draw dia balik. Okay, sebagai contoh so ni kalau kita nak melukis orang, sebenarnya cikgu tidak mahir melukis, tapi that's why cikgu biasanya akan tracing. Okay, ni sebagai contoh lah. Maknanya kita boleh melukis. Okay, kita boleh ambil warnakan, contohnya kita nak warnakan rambut dia warna merah ke, so kita boleh colourkan lah. Okay, dia ada banyak tools sini nampak tak? Dia ada banyak, ini adalah pen, yang ini pen. Okay, kita boleh ubah size dia. Yang ini pencil, kita pun boleh ubah size pencil tu. Nampak tak? Dia ada line sikit dia punya kesan dia. Okay, yang ini crayon. Okay, yang ni crayon. Okay, nampak tak? Dari crayon ni dia ada ni opacity. Kalau kita kurangkan opacity, dia akan jadi lagi jernih. Okay, yang ini adalah pen, di mana kita boleh masukkan warna ataupun melukis satu warna. Contohnya nak masukkan warna ni, kita nak buat shape, nak buat petak 4, segitiga. Okay, dan yang seterusnya ini adalah pemadam. Okay, kita padam. Dan ini lasso ni untuk kita pilih. Kita boleh alihkan. Contohnya cikgu nak alihkan yang ni, saya nak alihkan yang ni, boleh
dia boleh pilih yang mana kita nak alihkan. Okay, contoh ini nak alihkan boleh. Nak resize pun boleh. Ni fungsi lasso ni lah. Okay, so anda boleh drawing. Right. Okay, menggunakan pensel. Okay, so anda boleh try lah drawing nanti. Okay, seterusnya nak tunjukkan cara tracing. Bagi orang yang kurang mahir melukis, anda boleh gunakan kaedah tracing. Ambil gambar daripada mana-mana browser, daripada internet sebagai contoh. Contoh dia buka daripada Safari and then buka gambar ni. Ni contoh nak melukis kan. Okay, contohnya gambar okay, contohnya kita nak lukis gambar ni kan. Kita buka gambar satu cikgu ni. Kita tekan lama sikit. Dia akan keluar ni dan kita tekan button copy. Klik button copy. Buka balik semula kita punya keynote. Dan kita tekan sekali pada screen. Dan kita tekan button paste. Alright, kan dah dapat gambar tu. Tapi oleh kerana kita nak menggalakkan anda originality. Okay, kalau kita copy paste gambar macam ni, kita tak boleh nak gerakkan orang. Tak boleh nak gerakkan tangan. So dengan cara kalau kita lukis, lepas ni kita boleh ubah swipe. Tangan dia angkat tangan dan sebagainya. Okay. So kali ni cikgu nak ajar, saya nak ajar bagaimana nak tracing. Okay. Contohnya ambil satu gambar yang ni. Alright. Tekan gambar tu dan tekan button brush atas ni. Okay. Kurangkan opacity dia sikit. Okay. Supaya senang kita nak melukis. Cikgu alihkan dulu lah. Dengar kat semua sebab bila dah tiba-tiba senyap kita takut terputus Dengar. Alright. L boleh Yes, apa orang kata rate perlahankan sikit ni, laju sangat. Perlahankan sikit laju sangat. You are Alright. rushing. You are rushing. Okay. Okay, so tadi cikgu dah tunjuk macam mana, saya dah tunjuk bagaimana nak ambil gambar, pergi ke mana-mana browser, tekan lama sikit, tekan copy, buka balik anda punya keynote, okay, and then tekan sekali lagi dan paste. So dia akan keluarlah gambar ni. Okay, jadi untuk tracing gambar ni, kalau kita tracing dalam keadaan dia cerah macam ni, sebagai contoh yang ini kalau ada kita nak trace dia balik. Contohnya yang ini, kita trace dia balik. Macam tak nampak perbezaan dia kan? Tak nampak kan perbezaan, susah. Kita yang mana yang dah garis, yang mana yang belum kan? Jadi cara dia tekan dekat image tersebut. Kemudian pergi dekat button brush atas ni, tekan brush. Pergi dekat dekat style ni. Bawah ni dia ada opacity, kurangkan. Okay. Bila kurangkan opacity, dia bergantung pada gambar lah. Ada setengah orang dia nak cerah sikit, ada setengah orang dia nak kurangkan sikit. So dia janji kita boleh nampak image tu untuk kita tracing kan, untuk kita tekap gambar tu. So kalau dah macam ni nampaklah yang mana yang dah tekap, yang mana yang belum kan. Ini sebagai contoh. Okay. Ini kaedah anda nak tracing. So gambar cikgu dah bagi dah tadi. Contohnya gambar yang cikgu bagi gambar ni kan. Gambar ni kan. So you all boleh tracing lah gambar ni. Okay, boleh tracing. Nak ubah sikit dia punya rambut pun boleh, tak ada masalah. Dia bergantung kepada anda lah. Tak semestinya kita mesti ikut sama seperti macam dalam gambar ni kan. Okay, cuma kalau untuk orang ni, okay, cikgu galakkan muka dia, anggota mata ni semua jangan lukis dulu. Sorry, padam sekejap. Jangan lukis, biar kosongkan sebab nanti kita nak buat memek muka nanti senang. Nak tukar dia punya memek muka. Okay, yang lain tu bolehlah lukis. Nak lukis tangan, buku dan sebagainya, bolehlah lukis. Okay, kalau nak buat pergerakan kaki, okay, so kita buat baju je dulu. Okay, buat baju je dulu. Seluar nanti kita asingkan supaya nanti kita boleh buat gerak-geri kaki berjalan. Okay, itu untuk sesi akan datang lah untuk movement. So otherwise kita asingkan je. Okay, so dah jadi dah orang. Okay, nak warnakan
Contoh kita nak samakan warna, kita naikkan balik ke sini. Okay. So kita boleh warnalah pula. Gunakan pen ni tadi jadi sebenarnya warna ni macam mana nak pilih warna sama macam baju seperti dalam gambar ni. Macam mana nak pilih? So pergi tekan kat banyak color ni. Okay, yang ini paparan yang latest sikit So dia ada button. So kita pilih warna. Pilih warna ni. So kita pergi dekat color mana kita nak. Itu. So senang dapat color tu dah. Jadi tinggal dekat pen tinggal sentuh je. Dekat baju. Nampak tak? Dah dapat warna. Okey, try warna kuning. Sekali klik je. Okey, seluar warna apa? Coklat contohnya kan. Seluar warna coklat, kelambu gelap contohnya. Ada titik. Tu dah jadi dah. Okey. So dah jadi dah. Nampak tak? Ni kepada yang kurang mahir melukis, so boleh guna kaedah yang macam ni. Okay, so anda boleh try sendiri. Ya. Untuk outlining tu memang kena pakai pen baru dia nampak straight. Kalau kita pakai jari susah kan? Betul. Kalau pakai jari memang susah. Okey, saya tunjuk contoh kalau pakai jari Kalau pakai jari biasanya kalau kita pakai pensel, kita sentuh je dekat screen iPad kita, dia akan terus keluar dia punya drawing tools ni. Tapi kalau pakai jari dia tak keluar, betul tak? Kalau pakai jari tak keluar, tekan button plus. Okey. Tekan button plus and then pergi dekat image ni, menu image ni. Lepas tu pergi ke bawah ni drawing. Nampak? Tekan button drawing, so baru dia keluar. Ini kalau yang tak pakai pensel. Kalau pakai pensel dia auto. Kita touch saja pensel tu dekat permukaan iPad, so dia menu tools tu akan keluar. Kalau tidak, kita kena keluarkan secara manual tadilah. Okay, pergi dekat plus and then tekan button menu drawing. So kita akan draw lah. Ya saya. Ada request minta ulang bahagian warna tu. Bahagian warna, okey. Boleh. Okey, bahagian warna ni, biasanya kalau dulu, zaman kita kurang mahir kan, kita akan, warna apa ni, warna pink Okey, kita akan mewarnakan. Tudung ni kita kena warna, betul tak? Kena warna macam ni, lambat, betul lah. Cara ni lambat. So sebenarnya ada menu tools pen kat bawah ni, nampak tak? Yang macam, Tip warna ni. Tip warna air ni. Yang ni. Okay. So dengan ni saja kita terus boleh pilih. Contohnya nak tudung warna apa? Warna pink ni. Contohnya kita double click je. Terus dia dapat semua. Nampak tak? Double click je. Terus dia colour semua. Contohnya rambut ni warna hitam kan? Saya pilih warna hitam. Double tap je dekat rambut. So dia terus je warnakan rambut. Okey, buku tu warna merah. Saya pilih warna merah pakai pen ni kan. Warna merah. Saya double tap je dekat buku. So dia buku tu terus warna merah. Nampak tak? Dah tak payah nak colour warna-warna macam dulu dah. Okey. L. Ya tak Wan? L. Ya saya. Boleh tunjuk apabila guna jari. Explain to them. Kalau guna jari untuk dapat accuracy of drawing. Sebab jari kita besar, kena enlarge slide. Maklumkan? Ya. Boleh. Show example Okey, boleh. Okey, sebagai contoh tadi, macam cikgu kata tadi, sekiranya anda tak ada stylus, tak ada pensel. Ada partisipan. Okey. Cara dia adalah anda kena besar gambar tu supaya senang nak melukis nanti. Even pakai pensel pun kalau enlargekan ni sebenarnya lagi senang. So guna dua jari, okey, pinch in, pinch out. Nampak tak? Bila besar, okey, ni saya sekarang ni gunakan jari saya tak gunakan pensel. Saya gunakan jari, so lebih senang untuk kita lukis. Okey. Tadi detect, ni tak detect pula tangan. Alright. Tadi yang tangan kanan ni jadi. Sekejap. Pergi balik ke atas. Pergi balik ke drawing. Okay. So agak struggle sikit lah dengan jari. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi nak senang kalau dengan jari ni, kena besarkan gambar tu lah. Supaya lebih senang nak tracing.
Okay, ni dah boleh tracing ni. Okey. Okay, nak gerakkan guna 2 jari lah. Kalau guna 1 jari dia akan terconteng juga. Gunakan 2 jari pegang untuk gerakkan, alihkan. Guna 2 jari, kita sentuh dekat skrin. So dia akan lock lah. Okay. Ni kalau nak lukis dengan jari. Okay. Kemudian nak pen pula dengan jari pun boleh, tak ada masalah. Sorry. Okay. Contoh tudung ni kita pilih warna, contoh warna merah. Double tap je. Jadi boleh. Baju ni nak merah cerah sikit. Cerah sikit daripada merah. Double tap. Jadi boleh buat juga. Cuma untuk mata, kening, mulut, hidung kita buat kemudian sebab dia akan melibatkan emosi nanti. Kalau dah lukis mata, hidung siap-siap nanti kan kita nak ubah-ubah susah. Okay, sebab karakter yang sama nanti kita boleh ubah suat. Okay, sama juga kalau dengan haiwan pun sama kaedah dia. Okay, ni gambar yang dah ambil daripada internet. Okay, ambil yang daripada internet tadi, copy paste tadi, pergi dekat brush, sekali lagi kurangkan opacity dia ni yang bawah ni, nampak ni, supaya kita lebih nampak. Okay, kemudian guna 2 jari besarkan gambar ikan tu, and then kita tracing balik. Okay, kita trace balik. Minta maaf, saya tidak mahir melukis, jadi memang kebiasaannya lukisan saya memang banyak yang tracing macam ni lah. Okay, tapi dapatlah skill. Lama-lama kita akan dapat skill macam mana nak melukis. Macam saya kata tadi, mata, mulut, saya tak lukis dulu sebab nanti kita nak kita nak letak dia punya aksi emotion muka. Okay. So sekali lagi tadi macam nak warna, gunakan yang tube ni. Ini, okay. Pilih warna ni, double tap saja. Dah dapat. Double tap je. Okay, dah dapat dah. Okay, warna yang tu cerah sikit. Okay, dah jadi dah gambar ikan. Okay, so nanti kita dah boleh lah. Kita alihkan. Hello, Cikgu L. Hello, Cikgu L. Lag lah tu. Cikgu L. Lagging kot. Sekejap ya, harap tunggu sekejap. Mungkin line agak slow di sana. Sementara itu tadi rasa ada soalan daripada partisipan macam mana nak tracing. Sangkut dekat iPad je. Saya cuba masuk. Sangkut. Saya cuba masuk balik semula. Ada request tadi L. Dengar kat saya kalau ni. Sebab ni saya dengar. on mic di laptop ni. Sebab iPad saya Dengar. terputus. Saya cuba masuk balik sekali lagi. Zoom. Okay, so sementara tu anda boleh try lah. Boleh try tracing dulu. Nanti saya akan bagikan link dekat chat box. So boleh sharekan anda punya hasil. Boleh screenshot. Okay, anda boleh screenshot. Kemudian boleh hantar Sekejap, iPad cikgu terputus. Terputus L. Ya, iPad terputus. Okay. Nak masuk Zoom, loading. Kalau masih loading juga, you kena restart iPad rasa. That's what happened to me. Bila restart balik dia okey, dia masuk. Sementara tu, try.
Ya. Okay, sementara Sementara yang lain tu, boleh siapa try yang- tracing dulu ambil image yang dah sampel yang saya dah bagi dalam workbook tu, so boleh try trace, and then Kak Asma nanti boleh bagi link boleh bagi link pada mereka untuk link Padlet tu, so nanti itu link Padlet tu kan? contoh hasil pelajar. Link yang bagi semalam tu ke? Sementara tu semua siapa yang tak download lagi workbook boleh download sekarang and then boleh work on the tracing. Kepada apa-apa soalan Asma, mungkin ya. can you open your slide and show macam mana nak ambil gambar daripada website tu masukkan dalam Keynote, sebab ada yang tanya tadi while waiting for Hel, ya. Okay, alright. Okay, Cuba tengok. Masuk tak? Okay, Kak Wan El dah masuk. Okay, Okay, sorry. sorry. Alright. Saya tutup dulu. Okay, Okay, so ada soalan ke? lagi kan? Saya tengok dekat Masa tanya download workbook. Okay, Maaf di mana ada workbook. workbook. Okay. Saya bagi link. Okay, I will put the link. Okay. Cikgu nak transfer note workbook ke dalam Keynote. Okay, sebenarnya terus buka je. Sekejap cikgu dah download belum? Okay, sebagai contoh, ini dekat Telegram. Sekejap contoh ni, this is your Telegram group. Workbook tu ada dalam ni. Okay, workbook. Download dulu. Okay, saya tunjuk ni kalau start daripada Telegram Okay, dah download workbook. Tekan dia. Okay, yang ini dia view only tau. Workbook ni dia masih view je. Okay, jadi nampak tak button ni atas ni? Button share ni. Ni. Tekan button tu. And then you can save. Make sure you ingat you save kat mana. Okay, you save dekat you punya dekat mana? Dekat iPad ke, dekat iCloud ke. Nanti senang nak cari. Okay, macam saya akan letak, contohnya saya akan letak di iPad. Saya akan letak dalam folder Keynote. Okay, folder Keynote. Dan folder contoh saya create ni lah. Otherwise you boleh save kat mana-mana. Kalau nak create folder kat atas sebelah save ni And then tekan save. Okay, so dia tanya nak replace tak? Saya keep both lah, senang. Tak nanti dia ubah sesuai. Okay, so bila dah save dalam tu, okay, you just buka balik you punya Keynote. Okay, ini sebagai contoh Keynote yang awal tadi. Okay, so you cari dekat folder tadi yang mana you save. Okay, contohnya workbook tadi, yang ini, saya klik saja. So dia akan buka lah workbook Keynote tu. Okay. Alright. So kita dah sampai kepada sesi tadi yang tracing untuk haiwan tadi. Okay. Dah 2 karakter dah contoh So you all boleh create lah beberapa karakter nanti. Okay, lepas tu tips yang kedua adalah macam mana nak masukkan expression. Saya dulu mesej sebelum saya go through. El, Yes, saya. yang untuk sharing dekat Padlet tu maybe boleh demo kot nak buat macam mana? Okay. Alright. So kalau di siapa yang dah buat Padlet, tu. okay, contoh ni sekarang ni saya tunjuk dekat daripada main screen Zoom. Okay, kalau menggunakan iPad, dia ada button more, pergi dekat chat, dekat chat kan. Okay, mana link dia tadi Kat mana link dia ni? Oh, tak copy lagi. Sorry. Alright. Link Padlet tu yang semalam tu ke? Link Padlet semalam. Copy paste ya. Tunjuk yang apa? Screenshot dulu kot. Screenshot kan, they have to screenshot dulu and then Okay. So first tu buka you all punya Keynote. Okay, screenshot dulu. Okay. So screenshot dia ada banyak cara. Ada yang kalau yang ada button home tu, so you boleh tekan button volume dan tekan button home. Okay. Otherwise macam saya punya dah ada. Okay. Macam saya punya, saya dah letakkan assistive touch ni. Okay. Macam mana nak onkan assistive touch ni?
Okay, pergi dekat pergi dekat setting. Okay, pergi dekat setting, pergi dekat accessibility. Ni accessibility, and then touch. Okay, aktifkan, onkan assistive touch ni. Ni kena on kan. Barulah button yang ni dia keluar. Okay. So kalau off, contohnya off, nampak hilang button home tadi kan. Kalau on kan assistive touch, nyala. Okay. So ini saya nak ajar satu tips lah. Sebab bila once you dah masuk dalam menu assistive touch ni, kalau you perasan bawah ni custom action. Okay, custom action biasanya dia dah yang asalnya biasanya hanya single tap je. Single tap pada bulat ni, okay, dia akan keluar menu ni kan biasanya. Ini kita tekan home, dia akan pergi home. Nak screenshot device ini yang setting default. Pergi dekat more, dia ada screenshot atas ni. Nampak tak? Yang atas sekali screenshot. Tekan sekali, dia screenshot. Okay. Otherwise, saya dah setting siap-siap dah. Lain kali senang. Dekat accessive touch ni, dekat custom action, dia ada double tap. Pergi dekat double tap, kita customizekan dia kepada menu screenshot. Jadi SSS screenshot ni. Nampak? Dah tick screenshot. So, jadi senang je. Apabila dekat accessive touch ni, double tap je. Dah screenshot. Tu shortcut dia. Okay, so nanti anda boleh try lah. Ini. Okay, bila dah screenshot, sorry, saya nak screenshot yang keynote tadi sorry. Jadi buka anda punya keynote tadi, hasil sampel ni, contohnya sampel ni. Okay, screenshot. Okay, save dekat anda punya foto folder. Kemudian pergi dekat, nak share tadi kan dengan Padlet. So pergi dekat menu Zoom. Pergi dekat chat. Oh, tak ada lagi Ada. Dah bubuh tadi kat atas. Dah. Okay, dah ada. Okay. So, tekan button padlet.com ni. Klik di sini. So, dia akan pergi dekat menu Padlet. Di sini. Ni dah ada orang share dah ni. Nampak? Nampak tak bawah ni plus button. Warna pink. Tekan plus button. So, anda boleh upload lah. Sini. Upload. Okay, kalau nak ambil gambar selfie tu, tekan button gambar. Kalau tidak, tekan saja upload, pergi dekat photo library, pilih gambar yang ada screenshot tadi and then use. So bila dia akan upload, ini sampel macam mana nak upload bahan dah pada ni. Lepas tu boleh letaklah title kat atas tu. Contohnya ni saya punya, saya letaklah ataupun awak nak write something pun boleh. Okay. Like this. Okay. So maknanya kita boleh tengok lah hasil-hasil peserta-peserta yang lain nanti. Right? Okay. So saya terus go through. Boleh Saya go through pada yang kedua tadi. Untuk tambahkan facial expression. Nak bagi ekspresi muka. Okay. Dekat workbook dah share dah. Okay. Make sure anda ada keynote baru boleh buka workbook ni. Sebab dia daripada file keynote. So dekat expression muka ni saya dah bagi beberapa sampel dah boleh gunakan. Boleh gunakan terus je. Okay. Nampak tak? Ada 4 slide sampel. Okay. Jadi sebagai contohnya, cuba lihat pada slide yang ini tadi. Gambar dah bagi kan? Contohnya nak suruh ikan ni muka dia senyum. Sebab tu tadi, kecilkan sikit. Sebab tu tadi kata, jangan lukis dulu mata dan mulut. Sebab kita nak guna selepas tu. Kita boleh ubah dah ni. Dah tak payah nak lukis dah. Nampak tak? Dia memudahkan. Kan? Nampak? Okay. Jadi kalau nak besar kecil kan jangan lupa groupkan lah. Tekan saja dekat muka sini. Satu jari jangan lepas. Tekan pula dekat badan ikan supaya dia dah dua-dua di tab. Jadi mergekan dia. Okay. Nampak button merge. Bila dia merge, barulah nak besar kecil dengan mata, hidung, mulut semua ikut. Okay. Keynote tak compatible untuk iPad saya. Okay. Kalau anda menggunakan iPad yang lama, macam saya tak pasti, saya punya iPad tu memang tak boleh masuk. Okay. Apa nanti tu kita akan lihat macam mana nak settlekan. So yang ini
ekspresi muka untuk ikan ni tadi. So boleh ambil je daripada mana-mana, copy saja. Okay. Kemudian pergi kat sini. Ni saya buang dulu tadi. Mata dia. Okay. Pergi kat sini, ambil yang muka lain. Request, cikgu boleh tolong ulang yang nak buat muka tu. Ulang nak buat muka ni muka ni. Satu-satu ni. Tadi yang muka ni nama saya. Kita dah ada dalam workbook kan? Dah ada dalam workbook dah. Jadi ambil je dalam workbook. Ni dah bagi siap-siap, tinggal guna je. Otherwise nak lukis sendiri pun tak ada masalah. Contohnya nak lukis sendiri kan. Yang mahir melukis tak ada masalah lah. Boleh lukis sendiri. Ni kita lukis secara manual. Okay. Tapi bila manual macam ni, macam saya kata tadi, dia akan lekat terus. Jadi kita nak tukar nanti kan lambat pula. Nak ekspresi muka lain lambat pula. Kan? Jadi otherwise kita pakai yang muka siap dia. Kalau tidak kita kena asing-asingkan. Okay? Jawab tak soalan tu? Harap menjawab Okay, sama juga dengan buku orang tadi. Dalam workbook pun dah bagi dah sampel siap-siap. Tinggal ambil je. Kan? Ikut saiz dia lah, kesesuaian dia. Okay. Dia ada trik juga dekat sini. Dia ada trik dia. Ni ada muka biasa ni kan? Perasan tak kalau posisi mata mulut ni kalau dialihkan ke kiri atau ke kanan, nampak tak? Dia pandang ke mana? Pandang ke arah sisi kan? Kalau kita letak di tepi sini, nampak tak? Ekspresi dia macam dia menunjukkan dia pandang ke arah sisi lain pula. Nampak? Kalau diketengahkan, dia pandang depan. Okay? Jadi dah tak banyak, dah tak susah dah. Dah tak banyak kerja dah untuk kita melukis. Kalau nak pandang kanan, pandang kiri, pandang depan. So guna saja yang dah ada. Kalau nak yang lain, muka contohnya macam muka takut ke, kita letak sini. Okay, kalau rasa nak muka marah, kita ambil, kita letak sini. Nampak tak? Dia marah kat sini. Marah ke arah sini pula. Nampak tak? Dia bergantung kepada di mana kita letak posisi muka kita tu. Alright. Okay, clear? So senang kan? So anda boleh try. Kalau rasa nak screenshot, nak share dekat Padlet pun boleh. Macam saya tadi kata tadi, screenshot. Okay, lepas tu buka dekat Padlet tadi. Tekan button plus and then upload. Cari file, ambil daripada library kita. Tekan dan use. Okay, ni kalau nak share lah anda supaya kita boleh tahu bahawa anda boleh follow. Cikgu, persoalan. Okay, silakan. Saya pakai iPhone dan saya tengah cari opacity. Dan macam mana nak cari cikgu? Saya tak jumpa lagi sampai sekarang. Okay, kalau di iPhone, dia sebenarnya sama. Cuma iPhone interface dia kecil sikit. Sekejap. Kalau iPhone, okay, sebagai contoh, tekan pada image ni, contohnya. Kemudian tekan pada brush. Ada kan brush? Tekan pada brush ada kan? Sorry, dia kalau yang pada gambar ni tak jadi. Dia yang image. Image dia baru boleh. Sorry, pada image. Baru dia ada keluar opacity ni. Kalau pada iPhone, cikgu kena scroll lagi. Dia ada kat bawah. Tekan button brush. Pastikan dekat style. Bukan dekat image, bukan dekat range. Pergi dekat style. Okay. Tekan brush. L. Ya Kak? Ya. Kalau dia dah edit, kalau dia pakai iPhone, buka Keynote, tapi ada perkataan edit dekat situ. Tap edit, akan keluar semua function brush ni. Ya. Tap edit. Siapa yang tanya tadi, boleh follow tak? Dapat tak cikgu? Tak cikgu, dia tak tulis edit langsung. Ni tak update lagi Tak baru download semalam cikgu.
Okey, kalau download semalam bermakna ada gambar brush tak? Ada. Kalau anda Okay, kalau mesti highlight dulu image, baru tap pada ya, tap pada image dulu. pada image dah ada button-button yang macam ni kan. Lepas tu tekan brush. Pergi dekat style. Dapat? Dia tulis gallery dengan arrangement. Gallery dengan arrangement bermakna tak highlight pada gambar. Kena highlight gambar dulu. Highlight your gambar first. Kata image yang you ambil. LL, jangan cuba you alih dulu gambar lukisan you. Terangkan balik gambar you. Terangkan balik gambar you. Okay. Okay. Okay, Now, tekan gambar ni. tekan tab gambar dulu, baru tab brush. Tap brush. Pilih style. Dekat style sini. Then scroll ke bawah, dia ada opacity. Dapat tak? Tapi mesti gambar ya. Mesti gambar. Kalau drawing, lukisan, dia tak Kalau jadi. cuba you tap drawing L. Okay, tap contoh your saya drawing. yang ni drawing kan. Saya tekan brush, memang tak akan keluar drawing dengan arrangement. So dia memang tidak ada menu untuk tak ada menu untuk opacity. Dia hanya image saja. Kalau yang kita draw macam ni, yang ni, saya draw ni, saya type brush memang dia hanya dua je, drawing dengan arrangement. Okay, tapi ni ada opacity kat sini. Yang ni tak ada. Jadi kalau gambar yang diambil, katalah kita Google, kita ambil satu gambar. Gambar tu lah, that is the image. Baru boleh kita tekan brush, dia akan keluar style, image and arrange. Boleh ya? Cikgu? Try dulu. Encik L. Encik L. Ya. Kenapa burung Encik L tu banyak Ni dia brush. tu Ni. dia banyak tools. Tak ada. Tools tadi, drawing tools. Oh, okay, drawing tools. Okay, saya dah sebut tadi. Yang ini sebab saya dah update kepada yang latest punya. Okey. iOS 14 14 dan update Keynote ya. Okey, terima kasih Puan. Okay, so saya rasa boleh saya teruskan untuk yang topik seterusnya, using shape. Okay, sebab tajuk hari ini shape sebenarnya selain daripada kita melukis, kita boleh gunakan shape yang sedia ada ya ni. Nampak tak? Shape yang sedia ada yang di dalam Keynote ni. Okay, ke atas ni tadi button plus, and then ke atas ni ada 4 menu. Satu adalah untuk table, charta. Yang ketiga ni, okay, yang ketiga ni shape. So ada banyak shape yang anda boleh gunakan. Okay, sebagai contohnya saya ambil satu shape yang ada dalam ni. Contohnya kita pergi ambil okay, saya punya tadi workbook tadi kan. Okay, workbook ni apa saya nak tunjukkan. Okay, dalam workbook ni dia ada board. Okay, dia ada board. So board sebenarnya boleh ambil daripada shape sini. Transport. Okay, scroll ke bawah, dia dah ada dah. Ferry ni kan, saya ambil daripada situ je. Saya buka page baru lah, senang nampak. Okay, anda boleh try buka page baru. Okay, anda try page baru. Tekan button plus. Okay, kemudian pergi dekat shape punya menu. Cari transport. Scroll. Ataupun nak cepat, button search kat sini, type je bold. Pun boleh. Okay. Contohnya saya ambil ferry ni, tekan ferry, besarkan ferry ni. Alright, and then boleh ubah warna. Nak ubah warna, tekan brush tadilah. Tekan brush, di sini dia dekat style. Okay, boleh tukar warna yang kita nak. Okay, kalau nak banyak lagi warna, pergi dekat button fill, menu fill di sini. Anda boleh pilih sama ada color nak gradient dan sebagainya. Ini kalau yang preset dia dah bagilah. Okay, ini kalau yang dia dah preset dia dah bagi. Kalau nak customize pun boleh. Kalau nak tak dalam tu image pun boleh. Okay. So kita boleh pilih lah mana kita nak. Okay.
Boleh besarkan. Contohnya lah, saya tak nak ferry ni panjang sangat. Sebenarnya boleh. Kalau pergi dekat range, dia constraint proposition ni, off-kan dia. Okay. Off-kan dia. So kita boleh adjust ikut suka kita lah. Dia bebas. Dia bebas. So kalau nak tukar belakang, ada setengah orang dulu, zaman dulu dia buat macam ni. Tapi sebenarnya dah ada dah menu dekat brush tu. Dia ada flip. Boleh ubah je. Okay. Right. Okay. Sebagai contoh, kalau anda lihat yang dalam saya punya slide tu, okay. Yang ini gambarnya kereta ke apa yang saya letak? Contohnya anda nak transformkan ferry ni kan. Dia ada dia punya line dia. Pergi dekat brush, okay. Pergi dekat style, nampak tak border tu? Tekan kat border, anda boleh letakkan dia border lagi. Nak ubah style border pun boleh. Dia nampak macam lukisan sikit kan, macam melukis padahal bukan melukis pun. Okay. So itu kita nak transform dia sikit lah, nak ubah suara dia sikit. Nak ada border sikit dan sebagainya, kita boleh ubah. Okay. Contoh yang macam peta ni pun sama. Okay. Peta ni saya tunjuk macam mana break apart. Peta ni ambil juga daripada sinilah, maps. Okay. Boleh juga ambil daripada sini. Saya ambil juga. Okay. Macam mana break apart ni saya nak asing-asingkan. Saya nak asing-asingkan sebagai contohnya. Okay. Sebagai contohnya ferry ni. Saya nak asingkan, pergi kat select ferry ni. Pergi dekat brush. Pergi dekat range. Nampak tak bawah sekali dia ada break apart. Apa fungsi break apart ni? Kalau nak asing-asingkan. Nampak tak? Boleh asingkan. Boleh jadi ferry bentuk lain. Okay. Boleh modify dia pula. Okay. Contohnya tak nak yang ni. Nak ferry ni je. So kita boleh ubah suai kita punya ferry. Itu break apart. Okay. Lepas tu kita boleh groupkan dia balik. Cikgu L. Ya, saya. Ada yang tanya cikgu, andai kata nak customize dia punya colour, contoh boat tu nak banyak colour. Boat tu nak banyak colour. Okay. So kalau boat tu nak banyak colour, make sure dia break apart lah. Dia kena break apart dulu. Dia dah asing-asingkan, barulah boleh buat banyak colour. Contohnya yang ini, saya nak letak warna lain. Nak letak warna apa? Contohlah Jadi anda boleh pilih lah ikut kesukaan warna anda. Contohnya saya ambil colour ni, yang atas nak warna lain. Okay, yang atas nak warna lain. Sorry. Sekejap, fill. Contohnya yang atas nak warna ni. So dia pakailah warna lain. Okay, ataupun nak mewarna manual, bolehlah warna manual. Cikgu L kalau ada nak warna. Permintaan minta ulang sekali lagi untuk break apart tu. Okay, boleh. Okay. Untuk break apart sebenarnya sebelum tu saya nak bagi tahu, untuk break apart dia sebenarnya bukan semua shape boleh break. Okay, sebagai contoh shape yang ni ini kena tengok ada tak dekat range break apart. Tak ada kan? So maknanya image ni dia tak boleh nak asing-asingkan sebab dia satu saja. Ada image, ada shape yang boleh, ada shape yang tak boleh. Jadi kena make sure lah. Okay, sebagai contoh saya ambil yang lain. Contohnya, ni sampel Contoh kereta. Okay. Saya ambil gambar kereta ni. Okay, kereta ni di highlight dulu, pergi dekat brush, pergi dekat range. Ada tak break apart? Ada. So kalau ada baru dia boleh break apart. So kita boleh asingkan tayar. Okay. Kita boleh besarkan tayar sikit. Nak asingkan tayar. Nak tukar tayar warna lain. So boleh lah. Ya? Yeah? Mungkin juga maklumkan bahawa you can create your own shapes by combination of shapes. Ada. Topik sopan ni kan. Ada yang bawah ni. Alright. Ada. Okay. Ni nak tunjukkan break apart. Baru lepas ni saya akan tunjukkan macam mana nak combine kan. Okay. Contoh ni break apart kan. Dia tak semua Pasti ada certain image saja. Certain shape saja yang boleh break apart. Bukan semua image. Bukan semua shape. Okay, sebagai contoh, dalam video saya tadi ada gambar orang berenang ni kan. Okay, ni saya combinekan.
Kalau cari shape ni memang tak ada. Tetapi dikombinekan. Okay. Contoh saya ungroup kan, dia tak sama ni. Ini sebenarnya lain. Ini jangka lukis. Ini orang menyelam. Nampak tak? Tapi menggunakan kreativiti anda boleh jadikan dia macam senjata. Okay. Cara dia, pergi dekat, maknanya kita ambil, ni contoh dua image yang berbeza. Okay. Ni dua shape yang berbeza, kita combine macam ni je lah. Dan kita mergekan dia. Kita groupkan dia. Okay. Contoh yang lain. Contoh yang lain, contohnya orang ni dia boleh break apart. Pergi dekat range, nampak tak ada break apart. Orang menyelam ni. Okay. Saya break apart, maknanya saya breakkan tong gas ni saya tak nak. Contoh tong gas ni saya nak tukar, sorry. Senang. Okay. Tong gas ni saya nak letak, contohnya ni kat belakang dia pula. Sebenarnya. Contohnya, dia bawa senjata. Contoh lah kan. So kita boleh ubah suai lah. Boleh combinekan. Nampak tak? Dia jadilah yang lain. Lepas tu grupkan. Sorry. Jangan lupa yang lain dia semua grupkan. Kalau tak nanti Kang dia tak ikut. Ada grupkan boleh ikut. So kita boleh jadi combination yang lain. Okay. Contoh yang lain. Contoh saya bagi contoh yang kebiasaan yang orang suka guna lah. Pergi dekat shape, pergi dekat senang pakai kereta sebab ramai yang pakai kereta kan. Sebagai contohnya, ambil ni lah. Ni biasa orang nampak lori tapi dia boleh jadi ambulans. Okay. Sama juga macam tadi, pergi dekat brush, pergi kat range, break apart. Okay. Tayar ni kan. Tayar ni kan simple je. Betul tak? Tayar ni simple tetapi di dalam shape dia ada tayar yang lagi menarik. Okay. Jadi pergi balik dekat belah shape ni. Contoh tayar wheel. So dia ada wheel yang lebih sempurna. Sebab kalau kita nak pusing nanti nampaklah wheel tu bergerak kan. Ni usahakan ni. So ni combination Ni combination daripada dua shape yang berbeza. Nampak? Okay. Van ni kita bagi warna lain lah supaya lebih nampak jelas. Contohnya saya nak jadikan dia sebagai ambulans. Okay, jadikan putih. Jangan lupa letakkan border. Okay. Style ni kita besarkan supaya nampak kecantikan. Okay. Kita besarkan style dia punya tulisan ni. Ada buat saya ambil yang terus ini je dah. Okay. Lepas tu tayar ni kita tambah satu lagi copy. Kita paste. Untuk layar. So jadi lain. So nak jadi macam ambulans, ambil lah bulan sabit. Okay. Warna merah. Jadilah ambulans. Dan jangan lupa combinekan dia nanti. Tapi kalau nak buat animation nanti nak bergerak apa semua, ni kita boleh delete lah, tak nak pakai tayar asal dia. So kita dah dapat yang lain. Okay. Select all. Kita groupkan. Nampak tak? Dapatlah ambulans. Okay. Ni tip dan tricks daripada kita break apart shape dengan kita combinekan shape. Okay. Kita combine shape. Right. So anda boleh try lah. Okay. Ada nak suruh ulang ke? Kita tengok soalan kat Zoom. Okay. So berdasarkan kreativiti anda boleh. Dari dalam shape ni ada banyak jenis shape yang anda boleh customize balik. Ada yang saya nampak dia ubah masjid, dia jadi rumah, dia design, dia break apart, kemudian dia cantum-cantum. So kaedah yang sama macam tadi lah. Okay. Kaedah break apart tadi. Right. Okay. So saya akan pergi kepada part yang kedua, last, drawing on shape. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan pergi kepada drawing on shape. Okay, kalau yang macam tadi, kita tracing, tapi gambar ikan jerung ni saya tak tracing pun. Cikgu L, Okay. Yes, ada saya. soalan. Cikgu boleh rotate shape ke? Tanya. Rotate shape.
Macam ni lah. Rasa Ni sebab tak, pusing-pusing gini. tak tahu macam mana rotate ke anything. Okey. Contohnya ni kita guna 2 jari. Okey. Satu tekan yang kat belakang ke, satu tekan depan ke, satu lagi jari. Kita pusingkanlah berapa degree kita nak. Okey. Kalau nak Satu jari pergi depan still, belakang, kan? atas bawah sebenarnya bagi satu jari still. Satu jari still, jangan ubah. Okey. Satu jari Satu ni jari lagi juga kan? gerakkan dia. Okey. Ataupun kalau nak depan belakang, pakai flip je lah macam ni. Dia jadi depan belakang. Sekejap, sikit. Sinikan sikit supaya nampak. Alright. Alright. Okey, ini yang paling mudah lah. Okey, kalau tidak tadi dengan 2 jari. Okey. Alright. Saya teruskan kepada topik seterusnya. Sebagai contoh, ikan jerung ni. Ikan jerung ni sebenarnya daripada shape. Daripada shape. Asalnya adalah daripada shape. Bagi dekat belah sini, type je shark. Okay. Nampak tak? Asalnya daripada ni je. Tapi macam mana saya jadikan dia shark yang ini. Dia ada editing sikit, drawing lah pada ikan jerung tu. Okay. Cara dia adalah, saya tunjuk sekali lagi cara dia, dulu. Tekan pada ikan jerung tu, pergi dekat brush. Okay, saya ubah dia punya warna dulu. Ubah ikan jerung ni jadi warna kelabu. Nak cerah sikit ke pun boleh. Terpulanglah pada kita nak warna jerung tu nak colour apa. Okay, lepas tu pergi dekat border, nak dapat dia punya garisan. Okay, onkan border tu. Kemudian garisan tu, pilihlah yang mana kita nak bintik ke, tapi tak rasional pula kan kenapa ikan jerung tu bintik-bintik. Tetapi kalau untuk nak suruh budak pra ke apa, dia follow titik-titik dot tu, boleh pakai. Okay, itu sesi lain. Okay, so kemudian kita besarkan. Nampak tak? Dia jadi lah. Okay, saya ambil yang ni. Nampak tak? Jadi lah ni. Nampak tak? Macam kita tracing je. Tapi kita tak tracing pun. Kita guna shape yang sedia ada je. Nampak tak? Jadi macam mana jadi badan dia pula. Okay. Macam mana badan ikan ni pula. Nampak tak? Ini sebenarnya lukis je ni. Nampak tak? Dia punya corak dia tu. Lukis dia dengan pen. Tadi tube ni tadi. Okay. Dekat tube ni tadi. Tube ni ubah warna kelabu yang cerah sikit. Okay. Lepas tu draw je lah. So, pastikan ikan ni duduk belakang sebab lukisan tu nanti dia duduk arrangement dia letak belakang. Terus je keluar mana-mana yang ada tu. Okay. Okay, pastikan ikan ni kat belakang. Kalau kita kat depan nanti yang kita lukis dia jadi di belakang. Jadi tak nampak lah. Okay, barulah nampak shape dia. Kita nampak shape pada ikan ni. Okay. Lepas tu buatlah mata dia pula. Jadi lah. Okay. Lepas tu macam biasalah tadi. Kena groupkan dia lah. Okay. Kena groupkan dia. Jerung ni dengan ni. And then groupkan. Supaya nanti kita besar kecilkan dia. Diikut. Okay. Nampak? Alright. Ni add on lah. Add on tambahan. Macam mana nak jadikan jerung ni jadi macam menarik macam ni kan. Tapi cara dia adalah ambil daripada shape asal dia jerung kosong je. Lepas tu kita tambah. Okay. Kemudian boleh So boleh tambah lah.